warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Semakin dekat masa amalan-amalan umat manusia ini untuk dihitung di sisi Allah. Tapi sayangnya mereka masih lagi berpaling daripada peringatan Allah. Setiap kali mana berlaku satu peristiwa dalam hidup mereka, yang peristiwa tersebut datangnya daripada Allah, dia hanya mendengar sahaja berita-berita yang berlaku tersebut, tapi dia tetap lagi sibuk bermain di atas dunia ini. Lahiyatan qulubuhum. Tak ada sebab lain kecuali ini merupakan penyakit kelalaian dalam hidup mereka, di sudut hati-hati mereka tersebut. Surah Al-Anbiya ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Imam, pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian, syukur kita pada Allah kerana malam ini kita dijemput oleh Allah untuk kita datang menjadi tetamu kepada Allah dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan apabila kita dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah dalam majlis-majlis ilmu sebegini, kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Sebab para alim ulama sentiasa sebut bahawa sesiapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Syukur pada Allah kerana Allah masih lagi panjangkan umur kita ini sampai hujung tahun. Kita baru je lepas daripada musim yang disebut dengan Hari Raya Aidilfitri, dan sikit lagi kita akan sambut Hari Raya Aidil Adha, yang menunjukkan kita berakhirnya tahun dalam kalender Islam. Bulan 12 dalam kalender Islam ini Allah jadikan satu hari raya yang disebut dengan Hari Raya Aidil Adha. Tapi dalam hidup kita ni, walaupun begitu, ramai di kalangan kita dia nampak hari raya ke ataupun apa sahaja yang berlaku dalam hidup dia ini satu perjalanan yang dia perlu lalui saja. Tapi dia tak pernah nak mengambil pengajaran, ataupun di kalangan kita terlampau sibuk sangat dengan kehidupan kita di dunia ini sehingga kita tak ada buat persiapan untuk kita nak menghadap depan Allah. Padahal kita pun tahu bahawa perjalanan hidup kita ini bukan sekadar untuk di dunia saja, tidak. Semua maklum bahawa lepas pada kita hidup di dunia ini, kita akan ada lagi 3 lagi alam di hadapan kita. Alam di hadapan kita ni dipanggil alam barzah, yang sekejap lagi kita akan sampai. Kemudian kita akan hidup lagi di alam yang keempat. Lepas pada alam barzah, kita akan hidup lagi di alam yang keempat, dia panggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik dan dikumpulkan balik. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, kita akan hidup lagi di alam yang kelima. Ada 3 di hadapan kita ni, alam barzah, alam mahsyar
Kemudian alam yang kelima yang disebut dengan alam sa'idun aw saqiyun. Alam bahagia ataupun alam celaka. Alam syurga ataupun alam neraka. Tuan-tuan, biasa bila kita sebut saja tentang syurga, Allah diajar suruh kita ingat. Bila sebut saja syurga, Allah ajar pada kita supaya kita tanam dalam jiwa kita fiha abada. Allah ajar supaya kita sebut. Bila sebut saja syurga, kita kena ingat alam tu alam berakhir. Tak ada lagi dah alam lepas pada sebut. Alam yang disebut dengan kekal sampai bila-bila. Lepas pada kita sama ada syurga, na'udzubillah min zalik, satu lagi neraka yang kita minta jauh sangat daripada Allah. Sama juga Allah sebut khalidina fiha abada. Allah bila dia sebut, diajar pada kita sebut tentang neraka, Allah sebut kamu bila masuk neraka kekal juga dalam neraka sampai bila-bila. Para hadirin sekalian, bila begitu dalam hidup kita ni, kita diajar supaya sentiasa berfikir panjang. Kita tak boleh hidup berfikir hanya untuk sekadar nak hidup di dunia saja, tidak. Jangan ada di kalangan kita hanya fikir macam mana kita nak makan hari ni. Kita fikir macam mana kita nak tambah duit dalam hidup kita. Kita fikir macam mana kita nak suruh kekal kita hidup di atas dunia ini. Tapi tanpa kita berfikir macam mana kita nak hidup di alam yang ketiga nanti. Tak pernah ada tak di kalangan kita ni yang hadir pada malam ni nah, kita duduk menung sorang-sorang, fikir macam manalah aku malam pertama dalam kubur nanti. Pernah tak dalam hidup kita ni kita berfikir makanan apa yang kita nak makan setelah mana 2-3 malam dah duduk dalam kubur? Sesi soal jawab berlaku, tiba-tiba kitanya tak selesai-selesai lagi sesi soal jawab tersebut. Ada tak dalam pemikiran ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir pada malam ni berfikir macam mana aku nak buat bila dalam kubur nanti tiba-tiba keluar ular hitam sebesar tengkuk unta, Rasulullah sebut, mula membelik kaki-kaki kita, mula dalam keadaan yang kitanya dengar dengusan api yang keluar daripada mulutnya. Kita mula dihimpit dengan himpitan tanah ataupun diazab dengan azab-azab yang berpanjangan. Dah sebulan dah kita dalam kubur. Macam mana kita nak buat kalau sekiranya kita melalui saat yang demikian? Dah setahun dah kita dalam kubur. Tiba-tiba tak selesai lagi urusan kita daripada hari pertama kita dalam kubur sampailah setahun, 2 tahun, 3 tahun penuh lalang-lalang dah atas kubur kita. Macam mana kita nak suruh lepas suasana yang demikian? Ataupun ada tak dalam hidup kita ni kita berfikir dalam hidup kita ni, hidup kita ni kita fikir bangun di padang mahsyar nanti. Bila kita bangun di padang mahsyar, nama kita dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat mana gelap gelita, gelap pekat, suasana di padang mahsyar, tiba-tiba wajah kita bercahaya. Kita boleh berlari keriangan. Macam mana kita nak buat? Waktu mana suratan amalan manusia melayang-layang di padang mahsyar. Kemudian kita pernah tak kita bayang macam mana tangan kanan kita nak suruh terangkat? Jangan tangan kiri yang terangkat. Ada tak dalam hidup kita ni kita berfikir waktu mana Allah mula dedah satu-satu amalan manusia di padang mahsyar nanti. Kita pun sama juga didedah. Macam mana kita nak buat supaya amalan kita tu ditutup oleh Allah? Allah tak tunjuk amalan yang buruk, tapi Allah tunjuk amalan yang baik saja sepanjang kita hidup sekarang ini. Ataupun pernah tak dalam hidup kita ni kita berfikir macam mana kita nak melalui titian sirat nanti dalam keadaan yang hingar-bingar manusia dalam neraka Allah. Kemudian kita nak lalu pula atas titian sirat yang dalam keadaan yang senipis Rasulullah sebut lebih nipis daripada rambut, selai rambut yang dibelah 7. Lebih tajam daripada mata pedang. Ada tak pernah kita duduk menung seorang-seorang menitik air mata kita?
nitik air mata kita, macam manalah aku nak buat agar bila aku sampai dalam syurga nanti, aku boleh duduk sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ni boleh pula pegang tangan Rasulullah, kucuk dahi Rasulullah. Ada tak dalam hidup kita ni, kita bayang kepala kita ni boleh letak di atas ribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil melihat wajah Allah dalam syurga nanti. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalau ada pemikiran ini dalam kepala kita dah, tiap-tiap hari kita berfikir demikian dalam hidup kita, tanda kita ni cerdik. Tanda kita ni manusia yang cerdik, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ni orang yang cerdik, Rasulullah sebut. Secerdik-cerdik manusia. Orang yang paling cerdik ni bukan orang yang ada PhD banyak. Bukan orang yang title dia profesor. Bukan orang yang digelarkan dengan gelaran Tan Sri, Tun dan sebagainya. Orang yang paling cerdik di kalangan kamu ni, orang yang hidup dia semenung seorang-seorang, fikir macam mana suasana nak pergi ke akhirat nanti. Macam mana hidup dia nak berjalan sampai dia boleh lepas titian sirat, boleh masuk dalam syurga Allah secepat kilat dalam pemikiran dia. Inilah secerdik-cerdik manusia. Tiap-tiap hari ni kita fikir apa dalam hidup kita? Ramai mana di kalangan kita ni hidup celik je mata, dia fikir terus, hari ni nak makan apa? Dia fikir, mula celik je mata, dia fikir terus, hari ni nak berjalan ke mana? Hari ni nak pakaian warna apa? Hari ni nak berkawan dengan siapa? Yang lebih teruk lagi, dia fikir, hari ni nak makan siapa? Dia panggil. Yang dia berfikir dalam hidup dia, siapa lagi aku nak faham hari ni? Dalam hidup dia. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Orang mukmin ni, para hadirin sekalian, dia mesti menjadi orang yang paling cerdik dalam hidup. Cerdik dalam hidup ni supaya bila kita cerdik ni, supaya bila kita lalui masa-masa yang akan datang nanti, kita boleh lalui dengan tenang. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala cerita orang yang bila dia dipanggil menghadap depan Allah, dalam keadaan jiwa dia tenang, hati dia lapang, dalam keadaan yang malaikat panggil dia pun, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, digelar dengan orang yang mempunyai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa dia jadi tenang pada jiwa dia tersebut? Kerana dia telah buat persiapan waktu mana dia hidup di atas dunia ini. Sewaktu mana kita hidup ni, kita dah siap dah bekalan-bekalan apa benda yang perlu kita ada untuk kita nak bawa waktu mana kita menghadap di hadapan Allah nanti. Kenapa saya sebut demikian, para hadirin sekalian? Boleh jadi para hadirin sekalian kata, kenapa kita kena fikir macam tu? Jawabnya, kalau kita baca dalam Al-Quran Karim, ramai orang yang bila dia masuk dalam kubur je, kebanyakan di kalangan kita kena satu penyakit. Penyakit ni tak pernah diberitahu oleh Kementerian Kesihatan. Tak pernah diberitahu oleh mana-mana jabatan. Satu penyakit yang paling bahaya yang kena. Penyakit ni lebih bahaya daripada penyakit yang disebut dengan COVID. Penyakit yang lebih bahaya yang disebut dengan penyakit yang sedang berlaku di kalangan masyarakat kita. Penyakit apa yang ramai di kalangan kita kena? Penyakit menyesal tak sudah. Penyakit menyesal. Penyesalan yang datang bertubi-tubi dalam hidup. Sekarang kita tak menyesal sebab kita tak kena lagi. Tapi sekejap je lagi, waktu mana kita dah mula melalui saat yang disebut dengan masa sakarat, kebanyakan di kalangan kita mula datang penyakit ini. Na'udzubillah min dzalik. Saya harap supaya yang hadir malam ni, di kalangan penduduk-penduduk kawasan ni, jangan kena penyakit ini sekejap lagi. Penyakit menyesal. Ramai di kalangan kita mula datang menyesal. Atau penyesalan. Penyesalan yang datang ni, kali yang pertama bila kita menyesal. Disebut dalam Al-Quran cerita orang yang menyesal. Mula-mula sekali kita akan menyesal, na'udzubillah min dzalik, jangan ada yang datang malam ni menyesal. Bila yang akan berlakunya? Waktu mana kali yang pertama, waktu mana hijab mata kita mula diselak oleh para malaikat Allah. Waktu tu kebanyakan orang kita mula menyesal. Sekarang hijab mata kita ni masih lagi tertutup.
Tak nampak lagi. Tapi sekejap je lagi. Bila sampai saat dipanggil kematian seseorang, mula-mula sekali malaikat turun, malaikat berdiri depan muka masing-masing. Malaikat selap saja mata, hijab mata kita, kita nampak terus berduyun-duyun para malaikat Allah di hadapan kita, sama ada dalam keadaan berjubah putih ataupun warna hitam yang menakutkan dan menggerunkan. Berdiri saja depan kita, waktu mana berdiri saja, malaikat mula sebut terus, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila sebut istihar saja, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini, kebanyakan mulut-mulut manusia, kali yang pertama dia akan sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Ini kali yang pertama. Kebanyakan mulut-mulut manusia ni akan sebut, malaikat, tolong bagi tahu pada Allah sekejap, boleh tangguh tak, jangan bagi mati lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat sebut pada Allah, saya tak nak mati lagi. Kenapa tak nak mati lagi? Fa as-saddaqa, saya nak bagi segala barang-barang yang saya sedang cari ni, segala benda, harta benda yang saya miliki ni, semuanya saya nak hantar ke akhirat sekarang. Saya nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin, sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang saleh. Malaikat sebut terus di waktu sebut, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Malaikat sebut, Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa manusia apabila sampai ajal di kalangan masing-masing. Wallahu khabiran bima ta'malun. Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan ulang dalam hidup kamu jika ditangguh kematian pada kamu. Para hadirin sekalian, ni masa kali yang pertama. Tuan-tuan jangan sebut kalimah ni sekejap lagi. Termasuk saya, jangan sebut kalimah ni. Kalau sebut juga, tanda tak bersiap. Allah dah suruh dah, hidup kita ni bukan kita diajar supaya hanyut hidup. Hanyut hidup ni ramai sangat orang kita jadi hanyut. Hanyut dalam hidup, tak perasan dalam hidup masing-masing. Banyak mana yang kita tak perasan. Ni bulan Syawal. Dalam bulan Syawal ni, ramai mana di kalangan kita jadi hanyut balik dengan dunia. Orang kita bulan Ramadan beria. Dalam bulan Ramadan beria dia cari Allah. Masuk dalam bulan Syawal, dia tinggal Allah. Ramai mana di kalangan kita tak ingat pun apa benda yang berlaku dalam bulan Syawal. Sibuknya dalam hidup kita sampai kita tak ingat. Dalam bulan Syawal ni Rasulullah perang dalam perang Uhud pada 7 Syawal. Pada hari yang ke-7 raya tu, yang kita sibuk lagi beraya, Rasulullah dah perang dah. Perang dalam perang yang besar, bukan perang yang kecil. Perang Uhud. Tapi ada kita nak sambut. Orang kita tak ada pun nak ingat. Kalau boleh jadi ada di kalangan kita malam ni baru perasan, oh ada perang ya. Dalam bulan Ramadan kita boleh ingat perang Badar. Kenapa dalam bulan Ramadan kita boleh ingat tentang perang Badar? Padahal setahun je lepas pada perang Badar berlakunya perang Uhud. Tapi oleh kerana kita sibuk, tambah zaman kita sekarang ni pula zaman orang yang beraya selama sebulan. Bukannya beraya selama sehari saja, tidak. Masyarakat kita ni beraya ni sampai sebulan, tertinggal amal ibadah. Ramai mana orang kita tak puasa sunat 6. Tak habis puasa sunat 6. Kenapa? Banyak sangat rumah terbuka disebut. Banyak sangat dalam hidup kita ni dengan kesibukan dunia. Ramai mana di kalangan kita tak buat amal-amal ibadah yang besar yang boleh kita lakukan. Tapi oleh kerana terlampau sibuk, tahu-tahu berlaku kematian. Waktu mana berlaku kematian ni, kali yang pertama mula-mula tengok malaikat tu, masing-masing sebut dah, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, tangguh dulu malaikat, bagi tahu pada Allah, saya tak nak mati lagi, saya nak buat amalan soleh ni yang saya tertinggal waktu mana saya hidup. Ini kali yang pertama. Masuk je malaikat dalam tu badan. Masuk, sambil masuk tu malaikat panggil terus, wajaat sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Malaikat umum terus, telah datang saat sakaratul maut. Yang ni betul-betul berlaku, katanya malaikat. Wajaat sakratul maut bil haqq, masa sakarat yang benar-benar berlaku.
Wa ja'at sakratul maut bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Hidup atas dunia ni kan, kalau kita tanya orang yang sibuk dalam hidup, lari daripada apa sibuk-sibuk ni? Sibuk dalam hidup ni, kamu kerja apa? Lari daripada malaikat maut, disebut demikian. Jangan malaikat maut cukup je nyawa. Kalau sempat malaikat maut cukup nyawa kita, habislah nikmat yang kita nikmati. Orang kita duduk dalam rumah besar, berkereta mewah, makan ubat, macam-macam gaya. Kenapa tu? Dalam hidup ni nak suruh jangan malaikat maut cukup je nyawa. Padahal tiap-tiap masa Allah sebut, aku hantarkan Rasulullah ajar pada diri kita, lebih kurang paling tidak 5 kali sehari malaikat maut datang jengah muka kita. Tiap kali mana azan kedengaran, malaikat maut datang tengok, bersiap ke dah belum? Belumkah ataupun dah ada dah persiapan yang dibuat dalam hidup dia untuk menghadap depan Allah. Tiap-tiap kali mana kedengaran azan, mesti malaikat maut akan tengok muka kita. Tapi orang kita tak peduli dalam hidup dia. Dalam riwayat yang lain disebut, hampir 70 kali malaikat maut datang tengok muka kita ni, nak cabut nyawa ke tidak setiap hari. Dalam hadis Rasulullah yang lain cerita, sampai 70 kali. Paling tidak 5 kali mesti malaikat maut datang tengok muka kita. Tapi kita masih lagi sibuk. Lahiyatan qulubuhum. Hati kita ni masih lagi sibuk dengan kesibukan kehidupan dunia, yang kita terlupa yang kita nak pergi ke jalan yang besar yang disebut dengan akhirat Allah. Bila masuk saja sampai hujung kaki je, saya cadangkan di masjid yang besar ini, tuan-tuan belajar satu kitab yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ataupun Imam Qurtubi. Ayah-ayah, ibu-ibu kena belajar kitab ni. Kitab Al-Budurus Safirah fi Ahwalul Akhirah. Perjalanan untuk pergi ke akhirat Allah. Bekalan untuk dibawa untuk kita nak menghadap di hadapan Allah. Ataupun baca dalam kitab Imam Qurtubi. Saya harap adalah ustaz-ustaz yang boleh buat kuliah. Imam Qurtubi Tazkirah fi Ahwalul Maut. Cerita tentang mengenai peringatan tentang mengenai bagaimana nak jalan ke akhirat Allah. Nak pergi kepada mahsyar Allah. Kitab tu tebal dan telah diterjemah dah, sekarang ada. Dan tolong baca tiap-tiap malam. Kalau boleh tiap-tiap malam ajar, bagi tahu pada masyarakat ni. Ada masa yang kita kena lalui masa ini. Masa yang disebut dengan sakarat. Siapa yang melalui sakarat, siapa yang kena sakarat, Rasulullah sebut, inna sakaratun azim. Siapa yang kena sakarat, ia satu perkara yang menggemparkan dalam hidup dia. Dia tak pernah terbayang suasana yang terjadi ini. Suasana sakarat. Sakarat ni satu masa yang perlu kita lalui. Sebagaimana kita pernah melalui masa kelahiran untuk nak hidup di dunia. Kita lalui masa sakarat nak mati. Kita akan lalui masa yang disebut dengan hari kiamat untuk kita nak berlakunya hari kebangkitan. Kita akan berlaku yang disebut dengan hari Yaumul Hisab, hari yang dihitung amalan. Sakarat ni salah satu daripada perjalanan tiap-tiap di kalangan orang mukmin akan lalui. Sakarat, dia panggil demikian. Sehingga kan alim ulama karang kitab tebal. Saya cadangkan sangat di masjid ni, tolong baca kitab ni. Kitab yang dengan tujuan nak suruh kita buat persiapan dan kita tahu masa tu di antara hidup di dunia dengan perjalanan untuk ke akhirat. Jasad atas dunia lagi. Dan kalau masa tersebut, kalau sekiranya kita bertaubat, ada lagi peluang untuk kita taubat. Waktu mana roh di hujung kaki, boleh lagi taubat. Allah terima lagi taubat kalau sekiranya roh kita berada di hujung kaki. Roh sampai di lutut, Allah terima lagi taubat. Tapi sayang, orang kita tak ambil masa tersebut. Kebanyakan di kalangan kita, bila start daripada hujung kaki je, malaikat mula tarik saja, dia terlampau sakit. Sakit, Imam Ghazali sebut, sakitnya sakarat ini sampai peringkat tak boleh nak sebut sakit. Tangan kita, kalau kita sakit sekarang, waktu mana sakit tangan ini, boleh jadi kita boleh sapu tangan kita, sakit, mulut kita boleh sebut sakit. Tapi bila kena tarik daripada hujung kaki je, sakit dia tu seluruh tubuh badan, tak ada satu tempat yang tak sakit. Rambut sakit, telinga sakit, gigi sakit, sakit sampai tak boleh nak sebut sakit, dengar dengusan je. Dengar. Sakit tu sampai tak tergerak badan. Imam Ghazali sebut, Rasulullah bila tanya pada Rasulullah,
Ya Rasulullah, bagaimana sakitnya sakarat nanti ya Rasulullah? Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, macam mana sakit sakarat Rasulullah? Rasulullah kata, macam ada satu lengan besar yang penuh dengan duri, dirodok daripada halqum kamu, tembus sampai ke perut kamu, direntak daripada bawah, naik sampai ke atas. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana sakit sakarat ya Rasulullah? Rasulullah kata, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri, direntak turun ke bawah. Tersiap habis tubuh badan. Tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, dalam kitab tu tuan-tuan boleh baca hadis-hadis Rasulullah cerita tentang mengenai bagaimana sakitnya sakarat. Waktu mana sakit sakarat, yang jadi masalahnya, badan sakit, dalam masa yang sama syaitan pula sibuk untuk memujuk kita supaya kita tak mati dalam keadaan beriman pada Allah. Allahu Akbar. Sakit, kemudian syaitan pula pujuk. Kemudian diri kita ni keliru, badan kita ni keliru, mati ke tak mati, mati ke tak mati. Dalam keadaan yang kita teragak-agak, suasana yang kita ni bila rasa di antara kita nak tinggalkan dunia, nak lalui masa sakit sakarat, kemudian fikir pula macam mana nak hidup malam pertama, malam kedua dalam kubur. Allahu Akbar. Dalam keadaan kucak-kacir tersebut, Rasulullah sebut sakitnya. Dia tanya lagi oleh sahabat-sahabat, sakit macam mana Rasulullah? Rasulullah kata, orang mukmin bila kena sakarat, bagaikan tengkuk dia dicincang dengan 300 libasan mata pedang. Rasulullah sebut demikian. Paling ringan, dia akan rasa demikian. Dia tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit sakarat nanti ya Rasulullah? Rasulullah sebut, cuba tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Ibu-ibu yang melahirkan, waktu mana dia nak melahir, meneran, nak keluar zuriat ini, daripada tu badan dia meneran tu, bergegar tangan dia, pucat lesi wajah dia, kemudian rasa kesakitan yang amat sangat tu badan dia. Waktu mana dia kena sakarat tersebut, sakit, waktu mana dia nak melahirkan zuriat tu, Rasulullah kata dia jadi pucat lesi, kemudian badan dia dalam keadaan putus urat-urat dia. Rasulullah kata itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Kita tengok orang rumah kita nak melahirkan zuriat, tak sampai hati rasa. Saya tengok 2-3 orang anak yang lahir daripada orang rumah saya, bila nak keluar tu, kita tengok sedih kita. Kalau boleh kita nak jadi, nak tukarlah rasa sakitnya dia tu, menggegar-gegar tubuh badan. Rasulullah kata tu baru satu juzuk. Ada 99 lagi juzuk ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian saat mana kena sakarat. Tuan-tuan belajar yang ni, kerana waktu ni waktu yang paling penting dalam hidup. Kalau ditanya pada saya, bila masa yang paling penting dalam hidup? Masa sakarat, sekejap lagi. Masa yang paling penting ni bukan masa kita bersunat, tidak. Masa yang paling penting ni bukan masa akad nikah, tidak. Masa yang paling penting ni bukan masa dapat zuriat, tidak. Masa yang paling penting dalam hidup bila melalui sakarat. Kerana waktu mana melalui sakarat ni, ramai di kalangan kita keliru. Ramai orang kita berubah dalam tubuh badan dia, jadi berubah. Kerana saat tersebut syaitan sedang memujuk dia. Relax, katanya syaitan. Tenang. Kamu tak mati ni, kamu tak mati ni. Kamu sedang melalui satu proses baru. Kamu dalam keadaan yang tak ada apa-apa. Kalau kamu taubat masa ni, katanya syaitan, nanti cepat roh kamu keluar daripada tubuh badan kamu. Jangan taubat. Kena tarik daripada hujung kaki tu, daripada hujung jari kaki tu, tarik naik sampai ke lutut. Kumpulan yang pertama lepaskan, masuk kumpulan yang kedua daripada lutut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, tarik daripada lutut, tarik rentak naik sampai ke pusat. Kumpulan yang kedua, bila naik sampai yang kedua ni, yang ni ramai orang kita kena. Start daripada pusat, tiba-tiba malaikat yang mencabut nyawa kita, kumpulan yang kedua ni, lepaskan roh masing-masing. Kemudian tiba-tiba roh ni turun balik ke bawah. Bila turun saja ke bawah, sambil turun tu, syaitan sebut, kan aku dah kata tak mati lagi. Roh kamu turun kan? Kamu rasa sekarang ni sedang turun. Daripada pusat ni sedang turun ke bawah. Turun ke bawah tersebut, tiba-tiba masuk kumpulan yang ketiga, pegang daripada bawah kemaluan kita,
dia rentak daripada bawah, zup, naik sampai ke halqum terus. Bila sampai di halqum, baru tergamam. Allah mati, baru perasan, mati. Mati itu, kebanyakan mulut-mulut manusia kali yang kedua ni, bila dia perasan, roh dia sampai di halqum dah mati ni, terkeluar kali yang kedua. Mulut masing-masing sebut rasa penyesalan pada diri masing-masing. Mulut dia kata apa dia? Qala inni tubtul an. Sekarang juga aku taubat ya Allah. Sekarang aku taubat ya Allah. Dia minta dengan Allah, ya Allah aku taubat sekarang ya Allah. Qala inni tubtul an. Tuan-tuan jangan sebut kejap lagi. Bila kena saat mana roh sampai di halqum tu, kebanyakan mulut-mulut orang, kalau tuan-tuan tengok orang yang baru terbaring jenazah dia tu, kita boleh nampak dia baru lepas sebut pada malaikat, qala inni tubtul an. Aku taubat sekarang ya Allah. Bila sebut taubat, Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat sebut, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak dianggap taubat orang yang hidup dia membiarkan hidup dalam keadaan buat benda yang buruk dalam hidup dia. Ya'maluna as-sayyi'at. Dia tak ada persiapan untuk dia nak menghadap di hadapan Allah. Dia tak tahu bekalan apa yang dia kena bawa untuk dia nak menghadap depan Allah. Ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut. Sehinggalah roh dia sampai di halqum, tiba-tiba mulut dia sebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubat ya Allah. Turun malaikat sebut, kalla. Hidup ni jangan begitu. Hidup ni kamu kena berfokus. Hidup ni jangan ikut je, layan je. Hidup ni jangan tak tahu nak pergi ke mana, tak tahu nak buat apa, tak bertambah amalan dalam hidup kamu. Kalla idza balagatit taraqi. Ketika mana roh kamu ditarik sampai di taraqi, sampai di halqum kamu, malaikat cabar. Wa qila man raq. Siapa yang boleh turunkan roh kamu sekarang? Siapa yang boleh turunkan balik? Kamu doktor kan? Doktor, kamu turunkan roh kamu sekarang, doktor. Wa qila man raq. Kamu raja kan? Kamu tuanku kan? Kamu turun roh kamu sekarang, wahai tuanku. Kamu ustaz kan? Kamu turun roh kamu sekarang, wahai ustaz. Wa qila man raq. Wa dhanna annahu al-firaq. Waktu tu baru perasan, mati dah aku mati. Baru perasan, habis aku habis. Wa dhanna annahu al-firaq. Wal taffatis saq bis-saq. Mata dia terbeliak, pandang kanan, pandang kiri, terbeliak dalam hidup dia. Habis aku habis. Waktu tu bunyi qum sekali di halqum dia tersebut, tersembur daripada mata dia. Roh dia yang warna hitam, bau busuk yang menakutkan, bau busuk yang amat sangat, masuk dalam bekas yang warna hitam. Nauzubillah min dzalik. Sambil malaikat mula masukkan roh dia dalam bekas yang warna hitam tu, kemudian mula busuk ni. Rasulullah kata tak ada makhluk yang tak bau kecuali dua makhluk je yang tak bau, jin dan juga manusia. Kalaulah jin dan manusia bau roh yang busuk dan menakutkan ini, pengsan habis manusia di saat itu. Disebut dalam riwayat yang lain, sebut bau tersebut bau macam kan bau racun yang menyesakkan dada seseorang, boleh jatuh pengsan seorang bila bauan yang busuk yang keluar daripada tubuh roh badan seorang yang tak bersiap menghadap depan Allah. Naik roh dia di langit yang pertama, kedengaran malaikat penjaga langit yang pertama sebut, roh siapakah ini? Ditanya terus, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Lalu penjaga langit yang pertama sebut, celaka dan bangsatlah roh ini. Hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Kemudian ditutup pintu langit tu, dia usaha tembus juga. Naik langit yang kedua, ketiga, kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Sebut neraka sijin, turun terus roh ni. Jatuh tu dalam ayat yang lain disebut macam jatuh dan disambar oleh burung yang warna hitam, kemudian bau tak tahu melayang pada dia, turun balik diri di hujung kepala masing-masing. Roh orang mukmin bila sampai di halqum dia, mudah-mudahan semuanya hadir malam ni insya-Allah. Bila sampai di halqum dia, mulut kita ni tak berhenti sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhalal jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah
di akhir perjalanan hidup dia dijamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut ni bukan sebut dengan hafalan, tapi sebut dengan amalan. Tak mudah nak sebut. Ramai mana orang kita tak boleh nak sebut. Kerana dia ada kaitan dengan kehidupan. Waktu mana kita hidup ni kita bersiap ataupun kita tak bersiap nak menghadap depan Allah. Saya nak sebut panjang lepas pada ni lah insya-Allah. Tapi saya nak sebutnya gambaran. Bila sebut la ilaha illallah tu, keluar daripada mata ni, roh ni keluar. Rasulullah ambil bekas air. Rasulullah tuangkan bekas air tu. Dalam cerek tu, Rasulullah tuang gitu. Rasulullah kata, roh orang mukmin keluar daripada mata orang mukmin ni macam air yang mengalir macam ni. Rasulullah tuangkan masuk dalam bekas yang indah sangat, bau wangi semerbak. Rasulullah kata, dua makhluk je yang tak bau, jin dan juga manusia. Yang lain tu semua bau wangi semerbak. Cicak-cicak dalam rumah tahu ahli syurga dah orang ni. Ikan-ikan dalam air tu pun bau. Bau bagaimana yang disebut dengan binatang-binatang, segala makhluk-makhluk Allah yang lain ni semua beruntung dia, beruntung. Sebut beruntung dia di kalangan ahli syurga Allah. Roh ni mula naik saja, naik langit yang pertama. Penjaga langit yang pertama sebut, roh siapakah ini? Mewangi saja, naik dalam keadaan yang indah sebegini. Dijawab, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Lalu dijawab, beruntunglah dia. Buka. Beruntunglah orang ni, orang saleh, orang yang baik di sisi Allah. Naik. Lalu diiringi naik menghadap depan Allah. Kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Bila sebut syurga Illiyin, roh ni turun terus, berdiri di hujung kepala masing-masing. Kita nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita dengar suara orang yang sekitar tuadan kita ni sedang bercakap. Kau berapa nak hantar jenazah ni? Kau berapa nak solat? Semua kita tahu, kita dengar semua. Tersibuk tanya orang yang, kita bagi tahu pada orang yang bercakap sebut, cepat-cepat, saya tak sabar nak masuk dalam syurga Allah. Cepat-cepat. Masing-masing boleh rasa saat mana orang buka butang baju kita. Kita rasa saat mana orang lepaskan jam-jam tangan kita, barang-barang yang ada tubuh badan kita. Saat mana kita boleh rasa orang usung jenazah kita. Dan kita sebut pada orang mandi jenazah perlahan-lahan, sakit tadi belum habis lagi, sakit kematian tadi belum habis lagi. Bergerak sikit je jenazah, sikit je bergerak tu, rasa sakit yang amat sangat. Bila orang mandikan jenazah kita, kita minta supaya jangan mandi macam tu, lemah lembut dengan saya. Sakit tadi, badan ni bagaikan melecur seluruh tubuh badan, tak ada tempat yang tak rasa sakit. Sampai Rasulullah pesan pada pemandi jenazah, tolonglah genjih saya tu letak atas telapak tangan dahulu, kemudian genjih begitu. Jangan jirus begitu, jangan. Nanti sakit, kena air tu pun rasa sakit. Jenazah ni sendiri nak sebutnya sakit. Kita nampak siapa yang kapankan jenazah kita. Kita boleh bilang berapa orang yang datang nak semayang jenazah kita. Kita dengar suara mereka bercakap, orang usung jenazah kita, bawa sampai ke kuburan. Bila sampai ke kubur, kita nampak hujung kaki kita berdiri dua orang malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan, untuk memulakan perjalanan hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Orang angkat je jenazah kita, turun dalam liang lahat. Waktu mana sedang turun tu berlaku dah perkara yang pertama dalam hidup, himpitan kubur. Disebut demikian, himpitan kubur, bukan azab kubur, himpitan kubur. Ad-darat disebut demikian. Banyak tak ada orang yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak boleh lepas. Angkat je jenazah depan Rasulullah tu, turun jenazah depan Rasulullah. Rasulullah sebut Allahu Akbar. Rasulullah sebut Allahu Akbar. Kena sekali Sa'ad bin Mu'az, pam sekali itu. Rasulullah kata, aku tengok jenazah Sa'ad bin Mu'az senipis selai rambut, yang selai berubah menjadi senipis, dia kena himpit tu menjadi selai rambut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu kemudian kembang balik. Dia tanya Rasulullah, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur ya Rasulullah? Kena juga sahabat Rasulullah, waktu mana dia gugur syahid bergegar arasy Allah. Waktu mana jenazah dia diusung untuk dibawa
ke kuburan diiringi seramai 70,000 para malaikat Allah. Menangis para malaikat Allah. Manusia yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kena juga himpitan kubur. Bertanya Rasulullah, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur ya Rasulullah? Rasulullah sebut, Sa'ad bin Mu'az dia tak bersih air kencingnya. Rasulullah sebut, tak bersih air kencingnya. Disebut demikian. Dan dalam satu riwayat yang lain disebut, Rasulullah kata, kalau ada orang yang boleh terlepas di kalangan umat aku himpitan kubur, nescaya Fatimah binti Asad lah orang pertama boleh terlepas daripada himpitan kubur. Tapi Fatimah binti Asad, isteri pada Abu Talib, tetap juga kena himpitan kubur. Kalau ada boleh terlepas, tentu keluarga Rasulullah boleh terlepas. Dalam kitab ni cerita terang-terang di kalangan anak Rasulullah yang Ruqayyah dan juga Zainab, dua-dua orang. Waktu mana Rasulullah turunkan jenazah mereka, berubah wajah Rasulullah. Rasulullah bingkah bangun, Rasulullah ambil tanah, Rasulullah genggam tanah, Rasulullah baca minha khalaqnakum. Rasulullah tiup ada tanah tersebut, Rasulullah letak di tengah-tengah tangan anak perempuan Rasulullah. Rasulullah ambil lagi tanah, kemudian Rasulullah genggam lagi, wa fiha nu'idukum, letak di hujung kepala, di bawah pipi, kemudian tengah, kemudian di hujung kaki, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian Rasulullah bingkah bangun, naik ke atas. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, 2 kali kami tengok kamu mengkebumikan jenazah anak perempuan kamu ya Rasulullah. Dua-dua berubah wajah kamu ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Rasulullah kata, aku di kala mana aku turunkan jenazah anak perempuan aku, Rasulullah kata, aku ditunjukkan oleh Allah, anak perempuan aku kena himpitan kubur. Rasulullah sebut himpitan kubur. Himpitan kubur ni berbeza seorang berdasar pada berbeza persiapan yang kita buat di atas dunia. Nanti insya-Allah kita akan sebutlah berapa amalan untuk nak menjadikan ringannya himpitan kubur yang diajar. Kita tak boleh lepas. Rasulullah kata yang paling ringan orang yang kena himpitan kubur, bagaikan dia dipeluk oleh ibu dia yang pulang daripada permusafiran, seorang yang terlampau rindu, ibu yang terlampau rindu pada anak dia yang balik daripada musafir, lalu dia peluk anak dia tersebut dan dipegang, kemaskan sikit. Itulah keringanan yang berlaku pada orang yang di kalangan umat aku yang bila dia terkena himpitan kubur. Mudah-mudahan kita lah insya-Allah. Sekadar itu aja yang kita nak. Himpitan kubur ya, bukan azab kubur, himpitan kubur. Letak je jenazah kita, hadap je muka ke kiblat, bau tanah depan muka. Dengar suara bawah telinga, selamat datang wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Dengar je begitu, nampak dah hujung kaki kita tu, malaikat yang sedang sibuk, malaikat warna hitam kebiru-biruan, malaikat munkar dan nakir yang berdiri di hujung kaki kita. Orang angkat je liang lahat, tutup je liang lahat, dengar tanah-tanah yang turun sampai parah lutut je. Jenazah ni dikebumi sampai parah lutut je. Datang dah malaikat diri depan muka kita, halau salat kita, halau zakat kita. Kali yang ketiga, kebanyakan mulut-mulut masing-masing akan sebut. Tuan-tuan jangan akan sebut juga penyesalan dia. Tiba-tiba mulut dia sebut, qala rabbirji'un. Malaikat, tolonglah bagi tahu pada Allah, saya nak hidup balik di atas dunia. Qala rabbirji'un. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan salih yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut kata nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu sekarang, kamu sedang melalui saat barzakh, sampailah kamu dibangkitkan balik pada hari kebangkitan yang disebut dengan hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, tuan-tuan, saya harap sangat jangan ada orang yang meraung dalam kubur kejap lagi, yang sebut nak hidup balik. Amalan soleh apa yang mereka tertinggal tak buat, yang dibincang oleh alim ulama. Amalan apa yang kita ni sampai leka sangat, hidup ni hanyut je. Tiap kali mana datang peringatan Allah, ma ya'tihim min zikrin min rabbihim, datang saja peringatan Allah dalam hidup kita, muhdatsin illa istama'uh, kita dengar je.
Wahum yal'abun. Tapi kita masih lagi sibuk dengan dunia. Yang kita ni semakin dekat dengan Allah. Masa yang semakin dekat dengan Allah. Tapi tak ada pun bertambahnya bekalan yang kita siapkan untuk kita nak hidup di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan jadi macam orang kafir. Jangan jadi macam orang munafik. Orang kafir dan munafik memang hidup mereka untuk dunia. Tapi orang mukmin, hidup dia bukan untuk dunia. Hidup dia untuk akhirat. Nak hidup untuk akhirat ni apa dia? Bekalan yang kita kena ada. Alim ulama sebut, bekalan yang pertama yang dia tak sempat nak buat ialah ni, penjagaan hati yang sempurna untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, ramai orang kita tak terjaga hati masing-masing. Hati, termasuk saya dah. Saya sebut demikian. Hati ni kita ni kena jaga, tuan-tuan. Jangan kita biarkan hati kita ni bersemak samun. Hati ni, maksud jaga hati apa dia? Jaga hati ni jangan berbolak-balik dengan Islam. Jangan yakin tak yakin dengan Islam. Orang kita ni, hati dia terikat sangat dengan dunia. Nak tahu hati kita ni terikat tak terikat dengan dunia, tengok solat kita. Pandang pada solat masing-masing. Di kalangan kita. Solat kita khusyuk tak khusyuk? Solat kita ada tak rasa nikmat? Semakin lama kita berusia, semakin berusia dalam hidup kita, semakin berebut kita sahab yang pertama. Semakin kita berusia dalam hidup, semakin kita rasa nak dekat dengan Allah. Dalam hidup kita. Patutnya demikian. Tapi kenapa kita semakin berusia, semakin nak jauh dengan rumah Allah? Semakin tak nak datang sembahyang berjemaah. Semakin berusia, usia kita semakin bertambah. Semakin cinta terhadap dunia. Nak pada jawatan, nak pada kedudukan, nak pada harta, berebut harta yang tak habis-habis dalam hidup kita. Tanda hati kita sedang bermasalah. Hati sedang bermasalah. Hati kita penuh dengan dunia. Bahaya sangat. Semakin berusia, semakin tamak terhadap dunia. Satu benda yang paling masalah dalam hidup. Hati, bila kita semakin berusia, usia kita 40 tahun je, hati kita mula mesti diikat dengan akhirat. Mula kita ikat dengan akhirat. Macam mana nak suruh selamat? Hati kita jangan terikat dengan nasionalis. Jangan terikat dengan liberalis. Jangan kita terikat dengan pahaman-pahaman yang dibawa oleh manusia yang sedang merosakkan orang Islam pada saat ini. Bila lagi jadi komunis, jadi liberalis. Orang kita ni tak yakin dengan akhirat Allah, tak yakin dengan Islam. Padahal dia orang Islam, tapi dia campurkan Islam sikit, nasionalis sikit, Islam sikit, kapitalis sikit. Dia campur dalam hati dia. Bahaya, tuan-tuan. Al-Islam wal Islam. Islam ni Islam. Dia tak boleh campur. Islam ni jangan dicampur dalam hidup kita. Kalau kita campur dalam hidup kita ni, selain daripada Islam, rosak terus kehidupan kita. Allah ajar dah, udkhulu fis silmi kaffah. Bila bersama Islam, semua sekali kamu kena terima Islam. Jangan kamu dalam bab solat kamu boleh terima Islam. Dalam bab yang disebut dengan ekonomi, kamu tak boleh terima ekonomi Islam. Dalam bab sosial, kita tak boleh terima sosial Islam. Tak boleh demikian. Bila kita Islam, terima semua Islam. Ekonomi Islam, kebudayaan Islam, hiburan Islam, politik Islam, segala benda dalam hidup kita, semuanya dengan Islam. Allah pesan pada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu betul-betul mesti Islam. Selain daripada Islam tak boleh tolong kita dalam kubur, tuan-tuan. Kapitalis tak boleh tolong kita dalam kubur. Nasionalis tak boleh tolong kita dalam kubur. Sekularis tak boleh tolong kita dalam kubur. Yang boleh tolong kita dalam kubur hanyalah Islam. Allah pesan dah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali waktu mana kamu mati itu betul-betul kamu Islam. Kalau kita bercampur dengan selain daripada Islam, gangguan syaitan ni datang. Syaitan yang menyamar menjadi arwah hayah, sebiji muka arwah hayah kita. Roh sampai di halqum ni, syaitan sebut, jangan mati dalam Islam. Ni Abah yang pernah membesarkan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Abah tak mati dalam Islam. Abah mati dalam Yahudi, dia sebut. Rasulullah cerita ni dalam hadis Rasulullah. Bila kita cuba mengucap juga, syaitan datang sebelah kiri. Syaitan menyamar menjadi arwah ibu kita. Goyang buah dada ni.
Tunjuk buah dada ni, anakku, jangan mati dalam Islam. Dada ni pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Ini umi, ni mama, ni mak, ni ibu. Matilah bersama dengan ibu. Ibu mati dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Kristian. Syaitan Alustar ni tuan-tuan. Syaitan tempat kita ni, dia tak akan sebut mati dalam Yahudi. Dia tak akan sebut mati dalam Kristian. Nak sebut. Kita tak pernah hidup dengan mereka. Kita tak kenal pun Yahudi. Kita tak kenal pun Kristian. Tapi tunggu kejap lagi. Tunggu sikit je lagi. Dia akan sebut apa dia? Anakku, matilah kamu bersama dengan Abah. Abah mati dalam Islam nasionalis. Abah mati dalam Islam kapitalis. Kita dengar Islam juga ni, mati je lah kita sebut ni. Padahal Allah dah sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati itu hati kamu betul-betul Islam. Allah tak pandang pun jasad kita. Allah tak pandang pun harta kekayaan kita. Allah tak pandang pun yang disebut dengan tubuh badan kita, rumah kita, kenderaan kita, tak dipandang oleh Allah. Ya Allah pandang hati masing-masing. Rasulullah dah sebut dah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak pernah pandang luaran kamu. Allah tak pernah pandang yang disebut dengan zahir kamu, keadaan diri kamu, anak-anak kamu, keturunan kamu, bagaimanapun kamu, Allah tak pandang. Ya Allah pandang, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang sedang dipandang oleh Allah hati kamu. Hati kamu tu penuh dengan Islam ke? Hati kamu ni berbelah bahagi dengan Islam? Nak tak nak, dalam hidup kita ni sentiasa bersihkan hati. Orang yang tak datang majlis ilmu, macam mana dia nak bersihkan hati dia? Orang yang tak baca Quran, macam mana dia nak bersihkan hati dia? Orang yang tak bangun tahajud malam, macam mana dia nak bersihkan hati dia? Orang yang tak pernah datang duduk bersama dengan para alim ulama, macam mana dia nak bersihkan hati dia? Islam ni dia tak boleh berjalan seorang-seorang tuan-tuan. Dia kena duduk bersama dengan para alim ulama. Tak boleh kita nak suruh, saya tak apa ustaz, saya nak pergi ke syurga seorang-seorang. Tak mungkin dapat. Tak berjumpa. Tuan-tuan bacalah hadis-hadis Rasulullah. Semua yang masuk syurga mesti dalam keadaan bersama dengan kelompok yang bersama dengan mereka tersebut. Sehingga Rasulullah pesan, dalam hidup kamu, kamu mesti pastikan diri kamu mengikat diri bersama dengan setiap di kalangan kita ni, berada dalam jemaah dengan tujuan nak suruh apa dia? Supaya kamu boleh selamat sampai ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hati jangan berbolak-balik. Hati berbolak-balik menjadikan bahaya yang besar. Inilah amalan yang paling yang tak sempat nak dijaga di kalangan kita. Setiap hari memandang hati kita. Tengok hati masing-masing. Aku ni hati aku ni macam mana? Sehingga kita baca doa, nak suruh jangan berbolak-balik hati kita ni. Sebut, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan-tuan boleh tengok orang hati yang berbolak-balik dalam dunia kita sekarang. Sekejap je bertukar-tukar. Hari ni boleh jadi kawan, besok jadi lawan. Sekejap je. Hari ni boleh jadi lawan, besok jadi kawan. Kenapa dia? Kerana hati manusia berbolak-balik. Sehingga kan Allah ajar baca doa ni melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh kita pastikan hati kita jangan berbolak-balik. Hati kita jangan dijangkiti dengan yang disebut dengan penyakit menjadi munafik. Hati ni jangan jadi bermunafik, berpenyakit hati. Hati jangan berpenyakit. Dengan penyakit apa dia? Munafik. Ramai mana orang zahir dia nampak cantik, tapi dalam dia penuh dengan penyakit. Baca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, tolong bersihkanlah hati saya daripada munafik. Wa amali minar riya. Amalan saya tak nak menunjuk-nunjuk. Saya bukan jenis orang yang suka nak menunjuk-nunjuk. Wa alsinati minal kadhib. Lidah saya bukan jenis orang yang cakap bohong. Wa aini minal khianah. Mata saya, ya Allah, saya tak nak jadi mata yang buat khianat, pandangan penuh khianat. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun. Kerana kamu tahu setiap pandangan mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi dalam hati masing-masing. Ini perkara yang pertama. Saya nak sebut pada ayah-ayah, ibu-ibu dan saya sendiri.
Benda yang kita kena jaga sangat, amalan yang kena jaga sebelum kita mati ni, jaga hati. Hati kita biar istiqamah dengan Islam. Sampai peringkat kita mati dalam keadaan kita benar-benar meyakini hidup hanyalah dengan Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan soleh yang tertinggal ialah kita tak jaga amal ibadah kepada Allah. Yang tak terbuat. Amal ibadah apa yang kita tak terbuat? Yang pertama, solat. Ramai di kalangan kita meninggalkan solat. Semakin tua, semakin tak khusyuk solat kita. Pelik tu kita. Yang tak khusyuk tu satu. Yang tinggal terus solat pun ada. Ada orang yang datang jumpa dengan saya. Jumpa dengan saya. Bawa air tawar. Seorang hamba Allah tersebut, perempuan. Datang, Ustaz, tolong Ustaz. Membaca sikit air ni. Kenapa baca? Baca untuk ayah saya, Ustaz. Ayah saya dah tinggal solat selama 9 tahun dah, Ustaz. 9 tahun tinggal solat. Dulu dia solat. Dulu solat. Sekarang tinggal solat. Umur dia 79 dah, Ustaz. Tak solat. Kenapa dulu dia solat? Kenapa sekarang dia tak solat? Allah, Ustaz, segan nak bagi tahu. Saya nak bagi tahu pun malu. Katanya anak perempuan ini. Kenapa? Ayah saya dulu tu imam masjid, Ustaz. Tu imam masjid. Lepas tu, bila dia pencen, berhenti jadi imam, dengan solat-solat pun dia berhenti, Ustaz. Allahu Akbar. Tu imam. Tu imam tertinggal, boleh tinggal lagi solat. Orang tanya, anak-anak tanya, kenapa abah tinggal solat? Dulu abah solat. Aku dah penat solat, dia sebut. Aku dah penat solat. Lama dah aku solat. Sampai peringkat demikian. Bayangkan tu imam pun boleh tinggal solat. Tok makmum lagi senang nak tinggal. Kalau tok imam pun ada yang boleh tertinggal. Allah ni kejap je tukar balik hati manusia. Kejap je dalam hidup. Salat. Ramai mana anak-anak muda kita tak salat. Punca apa kita tak berjaya? Kalau ditanya, punca apa kita tak berjaya? Salah satunya kerana orang kita tinggal salat. Bila tinggal salat, tak usah cerita hebat macam mana sekalipun dia tak berjaya. Yang anak-anak kita viral dalam TikTok, dia tunjuk duit dia berkepul-kepul, dia tunjuk dalam Facebook, yang dia berjaya itu dan berjaya ini, cuba tanya sepatah pada dia. Solat tak solat? Kalau dia tinggal solat, tak usah ceritalah. Gedung kekayaan kamu banyak mana sekalipun, kamu tinggal solat, kamu tak berjaya. Tak berjaya dalam hidup. Dan orang masuk dalam kubur, di antara penyesalan utama dia tinggal solat. Dia tinggal solat dalam hidup dia. Salat dalam masa yang sama, ayah-ayah dan ibu-ibu yang berusia 60 tahun ke atas jaga solat tahajud malam. 60 tahun ke atas je jaga solat tahajud malam. Jangan tinggal walaupun satu malam. Bangun walaupun 2 rakaat. Bulan Ramadan kan kita boleh sembahyang tarawih kan? Kenapa boleh kita sembahyang tarawih sampai 20 rakaat? Kita jaga solat tarawih kita. Nak jaga solat tarawih. Salat tarawih tu latihan Allah untuk bangun tahajud malam. Salat tarawih tu satu latihan. Di antara salat tarawih, di antara salat malam ialah tarawih. Tarawih tu latihan Allah untuk kita bangun tahajud malam. Kenapa dalam bulan Ramadan kita boleh tarawih? Kenapa dalam bulan Syawal kita tak boleh bangun tahajud malam? Menandakan kita ni berpura-pura dengan Allah. Jaga salat. Yang pertama salat. Macam-macam mana pun, siapa yang pernah tinggal salat, tolonglah qada. Tolonglah qada dalam hidup. Kata-kata banyak sangat, Ustaz. Saya tak terbilang dah banyaknya yang saya tinggal dalam hidup saya. Qada je lah. Berapa banyak pun. Jangan kita kira berapa banyak. Yang pentingnya, ganti je dalam hidup kita. Supaya bila kita mati nanti, kita boleh jawab juga, Ya Allah, saya dulu jahil. Saya dahulu tak tahu. Saya tahu begini. Tapi saya qada, Ya Allah. Sebanyak mana yang saya ingat, saya qada, Ya Allah. Boleh juga kita jawab depan Allah. Usaha yang kita lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, baca Quran. Yang kedua, baca Quran, tuan-tuan. Saya sentiasa pesan di mana-mana pun. Jangan sampai tak boleh baca Quran. Macam mana pun sibuk di atas dunia ni, Quran mesti boleh baca. Jangan tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati di saat mana kalian tak boleh baca Quran.
Siapa yang tak boleh baca Quran, datang jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. Mengaku je, jangan malu-malu. Nangis tak esak-esak dia, tolonglah saya tak nak mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran, mati masuk dalam kubur sekejap lagi, malaikat tanya confirm tak lepas menghadap depan Allah. Malaikat tanya je, Quran boleh baca Quran? Tak boleh malaikat. Kamu buat apa di atas dunia? Allah bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tergagak-gagak. Dah lah tak boleh baca Quran. Dengan para alim ulama pun tak dekat. Dengan orang soleh pun jauh. Macam mana kamu nak hidup untuk sampai ke akhirat Allah? Dalam hidup ini sendiri. Perjalanan dalam hidup kita, paling tidak, kita hanya dekat dulu dengan Al-Quran. Bila kita dekat dengan Al-Quran, kita akan cari para alim ulama. Kita akan duduk dan berlumba di kalangan kita untuk merapatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tak boleh baca Quran, kita biarkan diri kita, rosak hati kita, rosak perjalanan hidup kita. Siapa yang tak boleh baca Quran, usaha pada dia datang jumpa dengan AJK Masjid, bagi tahu pada AJK Masjid, tolong bantu saya tak nak saya mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. AJK pula jangan jawab pula bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga, kata AJK. Jangan jawab demikian, buat malu company je kita. Biar semua AJK boleh baca Quran. Berlumba di kalangan kita dengan Al-Quran. Dah boleh baca Quran, faham Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Kemudian hafal Al-Quran. Kalau tak boleh juga, hafal tak boleh, tadabbur pun tak boleh, baca pun tak boleh. Tak boleh dalam hidup dia. Saya cabar. Malam ni saya nak sebut. Siapa yang tak boleh, baca tak boleh, belajar pun tak faham, kemudian tak tadabbur dan sebagainya, dia dalam hidup dia hafal Quran pun tak boleh, dia wajib untuk salin sebuah Al-Quran dalam hidup dia daripada tangan-tangan yang Allah bagi pada dia tersebut. Wajib dia salin balik, salin Al-Quran daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai minal jinnati wan nas. Dia mesti salin sebuah Al-Quran sebelum dia mati. Sambil dia salin tu, dia baca. Sambil dia salin, lama-lama dia akan boleh baca, insya-Allah. Allah akan bagi pada dia ilmu untuk dia baca Al-Quran. Bila dia mati, dia boleh tunjuk pada Allah, ya Allah, walaupun aku tak boleh baca, walaupun aku ni tak faham, walaupun aku tak hafal, aku salin sebuah Al-Quran 30 juzuk daripada jari aku ni, ya Allah. Ni biar kita ada demikian dalam hidup kita. Dua. Yang ketiga, zikir dan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan orang kita tertinggal amalan ini. Tertinggal amalan zikir dalam hidup. Malas dalam hidup kita nak berzikir. Padahal dalam usia-usia kita ni bekalan yang kita kena banyak ialah zikir. Sehingga kan Imam Nawawi karang kita Al-Azkar, Imam Nawawi, zikir-zikir. Zikir ni, pada mulut kita zikir, tangan kita zikir, kaki kita zikir, seluruh tu badan kita berzikir untuk nak ingat pada Allah. Fazkuruni azkurkum. Allah jawab terus, kamu sebut nama aku sebut nama kamu. Allah jawab dengan cara demikian. Sebagaimana Allah sebut, ud'uni astajib lakum. Kamu berdoa pada aku, wajib aku akan perkenankan doa kamu. Sama Allah sebut, fazkuruni azkurkum. Bila kamu berzikir pada aku akan sebut nama kamu. Aku akan ingat pada diri kamu. Selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya hati kita tak terlekat dengan kecintaan pada dunia. Kecintaan besar kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita bukan pada pasangan hidup. Cinta kita bukan kepada mak ayah waktu ini, tidak lagi. Besar dalam hidup kita Allah dahulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barulah turun lepas pada sebut, barulah sampai kepada peringkat mereka ini. Ini rasa cinta yang mesti ada dalam hidup seorang. Ni keutamaan cinta kita lepas pada Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun kepada mak ayah kita, turun pada pasangan hidup kita dan anak-anak kita, baru dia turun lepas pada sebut. Itu susunan kecintaan dalam hidup. Bukan cinta sesama makhluk sehingga tertinggal Allah. Sayang kepada pemimpin sampai kita tinggal Allah. Sayang pada majikan lebih daripada sayang pada Allah. Sayang pada pasangan hidup lebih daripada sayang pada Allah. Menyebabkan kita rosak dalam hidup kita. 4.
Yang kelima, dalam hidup kita ni, tolong banyakkan kita alih semua aset-aset kita yang ada atas dunia ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Sepanjang hidup ni, kerja mengalih harta-harta kita yang kita miliki di dunia ini untuk dihantar ke akhirat. Sepanjang hidup, orang tanya, sekarang dah pencen? Ya, dah pencen. Habis buat kerja apa? Sedang mengalihkan segala aset-aset kita yang ada atas dunia ini ke akhirat Allah. Ini tugasan kita. Ayah-ayah jangan meninggal dunia, ibu-ibu jangan meninggal dunia. Kalau sekiranya harta kita bertumpuk di atas dunia, tak sempat dihantar ke akhirat. Rugi kita. Ramai dah orang kita kena. Cari harta pandai. Cari. Sampai hujung nyawa, dia mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Harta dia tertinggal di atas dunia. Tertinggal atas dunia. Allah bukan suruh cari harta untuk dunia. Allah suruh cari harta untuk kita bekalan ke akhirat. Untuk melajukan kita masuk dalam syurga Allah. Satu, ramai orang bila dekat nak meninggal dunia, dia sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqah. Kalau boleh tangguh kematian saya nak bersedekah. Masuk bersedekah apa dia? Dia tak sempat nak hantar harta dia yang dia miliki atas dunia untuk dihantar ke akhirat Allah. Dia simpan. Orang tanya, simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua, Ustaz. Siapa yang ajar? KLWSP, Ustaz. KLWSP ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Simpan untuk hari tua untuk apa? Ramai mana ayah-ayah, ibu-ibu yang memiliki duit beratus ribu dalam akaun. Duit-duit pencen dia, duit-duit bonus dia, duit-duit perniagaan dia, beratus ribu dalam bank, dalam akaun dia, dan harta dia, tanah dia, rumah dia dan sebagainya. Dia nak mati tinggal tak sampai setahun lagi dia nak mati. Bila dia nak habiskan harta ni? Bila dia nak habiskan harta ni? Sayang di kalangan kita. Dia kata, tak apa Ustaz, kalau saya mati, anak saya akan agih-agihkan harta dia mengikut faraid. Dah ramai yang kena, tuan-tuan. Dah ramai yang kena. Dia masuk dalam kubur, anak dia berebut terhadap harta. Selama mana tak selesai urusan harta ni, selama itulah dia akan meraung dalam kubur. Lama mana tak selesai harta yang dimiliki atas dunia ni, dia miliki rumah dia, masih lagi nama dia. Tanah dia, masih lagi nama dia. Bil elektrik, masih lagi nama dia. Bil air, masih lagi nama dia. Dia masuk dalam kubur. Selagi mana tak selesai urusan ni, selagi itulah dia kena menjawab di dalam kubur. Jawab satu-satu. Sekarang kita tak rasa. Tapi bila masuk dalam kubur sekejap lagi, Allah, saya kenapalah sebelum saya meninggal dunia saya tak sempat nak agih-agihkan. Macam mana nak agih? Hibah. Macam mana nak agih? Wakaf. Macam mana nak agih? Sedekah. Islam dia ajar dah cara. Nak hantar ke akhirat. Macam orang pergi Mekah, dia beli barang banyak sangat. Bila dia beli barang banyak sangat, dia tak boleh bawa naik atas kapal terbang. Macam mana cara dia buat? Dia post ke Malaysia. Dia hantar barang-barang tersebut ke Malaysia. Kurma sampai dah, air zam-zam sampai dah, tasbih sampai dah, jubah sampai dah. Tuan masih dekat Mekah lagi. Ni cerdiknya dia. Demikian juga kita dalam hidup ni. Simpan. Orang tanya simpan untuk apa? Saya takutlah nanti saya tua, nanti tak ada orang nak jaga saya, tak ada orang nak urus harta saya, tak ada orang yang menyebabkan dia simpan. Yang lebih teruk lagi, simpan pencen, balik kampung buat rumah besar. Untuk apa rumah besar? Di saat mana usia kita tua, siap je rumah besar, beli kereta besar pula, tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula dia. Nak masuk rumah besar ni, kahwin, masuk rumah besar saja, masuk seminggu je, seminggu dia masuk, meninggal dunia dia. Dah kereta baru dapat pada isteri baru, isteri baru pula habis je dah kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru ni round kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tu tengok kereta ni macam-macam je nombor pelik kereta ni. Dia round saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah je. Buat menyesal je dalam hidup kita. Jangan kita habiskan peluang yang Allah bagi pada kita ni untuk memudahkan kita ke syurga Allah. Cari dalam hidup kita ni, ambil masa kita ni, tengok betul-betul kat mana lagi kerja Islam yang perlu daripada harta benda kita ni. Jumpa dengan ejen ke masjid ni, bulan ni saya bayar bil elektrik,
Bulan depan saya nak bayar bil air pula. Kemudian berlumba di kalangan kita, berebut sama kita, berjumpa dengan AJK. Kalau ada ustaz-ustaz yang nak datang tu, saya nak tanggung dia, saya nak taja dia, untuk dia dibiayai wang minyak dia dan seumpamanya. Kita berlumba di kalangan kita, pahala kita banyak mana yang kita dapat. Ya Allah kurniakan pada diri kita. Ini tanda kecerdikan yang Allah kurniakan pada diri kita, supaya kita mati tak menyesal menghadap depan Allah. Yang ketiga dan yang akhir sekali, dalam hidup kita ramai orang kita, dia tak terlupa untuk nak jaga yang ni. Yang ketiga apa dia? Jaga akhlak. Kalau dia boleh jaga ibadah dia, jaga akidah dia, dia boleh jaga. Yang ketiga, dia tak jaga akhlak. Akhlak apa dia yang dia tak jaga? Dia putus silaturahim. Semakin tua, dia semakin memutuskan silaturahim. Ramai dalam hidup kita, semakin dekat nak mati, semakin berkelahi dengan orang. Sepatutnya, dia semakin dekat nak meninggal dunia, semakin ramai yang disambung silaturahim dalam hidup. Tapi orang kita tak. Semakin dekat nak menghadap depan Allah, semakin dia tinggalkan. Tak naklah cakap dengan orang tu, tak nak bercakap dengan orang ni. Mula dia berkelahi dengan orang tu, berkelahi dengan orang ni. Yang dia paling besar, dia berkelahi dengan siapa? Dengan mak dia sendiri, dengan ayah dia sendiri, yang masih hidup. Ni di antara kesilapan besar orang lelaki. Orang lelaki termasuk saya. Di antara dosa yang sering kali kita buat terhadap mak ayah kita yang masih hidup dan mak ayah kita yang telah meninggal dunia. Dua-dua ni tanggungjawab kita. Mereka sebut mak ayah kita, mak mertua kita, ayah mertua kita. Mak saudara kita, ayah saudara kita. Orang yang haram kita kahwin dalam hidup kita. Ataupun datuk kita, nenek kita, yang ada lagi. Orang kita tak jaga. Dia sibuk jaga dalam hidup dia siapa? Kebanyakan orang kita sibuk jaga isteri, jaga anak-anak. Dia tertinggal mak dan ayah dalam hidup masing-masing. Saya nak pesan pada diri saya dan tuan-tuan, orang lelaki, tolong jaga hati mak dan ayah kita. Lagi dia berusia, lagi kena jaga. Mak kita ni lagi sensitif, ayah kita lagi sensitif. Tapi kita, semakin ayah kita berusia, mak kita berusia dalam hidup, lagi kita tak nak jaga. Lagi kita tak nak jaga. Ayah-ayah, ibu-ibu, cuba perhati betul-betul anak-anak lelaki kalian. Anak-anak lelaki kita, banyak mana di kalangan kita terasa hati dengan anak lelaki kita. Terasa hati kenapa? Kita terasa hati dengan dia. Sibuk nak jaga isteri dia, sibuk nak jaga anak-anak dia, sehingga dia cuaikan terhadap penjagaan kita. Dia tipu kita. Anak-anak lelaki ni rela tipu mak ayah. Mak dia tanya, tak balik ke cuti-cuti ni? Tak boleh balik mak. Saya tak dapat cuti, saya begini. Padahal dia berjanji dengan isteri dia nak pergi melancong. Dia bagi tahu pada isteri dia dah berjanji dah. Mak dia kata, mak nak buat kenduri. Kalau kamu balik, sempatlah mak nak tebang pisang-pisang, buat gulai batang pisang ke. Sempatlah mak nak buat itu dan sebagainya. Dalam hidup ni, dia sebut demikian, nak buat untuk arwah ayah kamu. Kenduri sikit. Tak boleh mak, saya begini, saya begini. Padahal dia pergi melancong. Dia berjanji dengan isteri dia nak pergi melancong. Dia berjanji dengan anak-anak dia nak pergi melancong. Pergi melancong. Pergi. Isteri dia ambil gambar, anak-anak dia ambil gambar, post dalam Facebook, post dalam TikTok, post dalam Instagram. Hantar dalam Instagram. Kebetulan mak dia pun ada Instagram juga. Mak dia tengok je anak dia, menantu dia. Oh, anak aku menipu. Anak aku menipu. Waktu mana dia kecil je dahulu, dia tak pernah menipu aku. Bila dia kenal perempuan ni, dia menipu aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan ingat tuan-tuan boleh masuk syurga ke? Di saat mana kita mati sedemikian rupa, meraung dalam kubur. Orang perempuan, ujian yang besar dalam hidup kalian ialah suami kalian. Ni ujian orang perempuan. Orang lelaki, ujian yang besar dalam hidup dia ialah isterinya. Kena faham demikian. Allah jadikan demikian. Satu, Allah jadikan orang lelaki, Allah bagi pada dia 9 akal, 1 nafsu. Yang disebut dalam riwayat, walaupun hadis tersebut tak kuat. Tapi orang perempuan, Allah jadikan 9 nafsu, 9 emosi, 1 akal. Yang diuji kepada suami dia. Lihat bagaimana kekuatan suami dia dalam melayani dia dibandingkan dengan keluarga dia yang besar ini. Ini tanggungjawab yang besar.
Ramai mana orang lelaki menjadi tunduk pada isteri masing-masing. Jadi takut dengan isteri. Semata-mata nak jaga hati isteri, sanggup derhaka pada mak ayah. Semata-mata nak jaga hati isteri, sanggup untuk sampai tak taat pada perintah Allah. Kerana nak jaga hati isteri sampai tahap demikian. Padahal Allah, dia suruh isteri yang kena jaga hati suami. Manakala suami mesti bertanggungjawab terhadap isteri. Itu tugas dia panggil demikian. Tapi sekarang terbalik. Saya bukan apa, saya sayang pada isteri saya. Saya tak nak dia sakit hati. Betul. Kita kata betul. Yang tu betul. Tapi bukan Allah tuntut pada kamu untuk kamu menjaga hati dia. Tapi Allah tuntut kamu, wahai orang lelaki, kamu kena bertanggungjawab terhadap dia. Manakala isteri kena jaga hati suami. Tanggungjawab isteri, jangan calar hati suami. Jangan angkat suara depan suami. Isteri, bila dia angkat suara depan suami, hancur lebur amalan-amalan dia. Sebagaimana hancur lebur amalan anak lelaki di hadapan mak ayah dia, dia jangan cakap kasar. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu sebut di hadapan mak ayah kamu wala tanharhuma. Jangan kamu tengking kata-kata mereka. Wa qul lahuma qawlan karima. Cakap lemah lembut dengan mak ayah kamu. Waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Dan tutup sayap kamu. Sebesar mana pun sayap kamu, wahai anak lelaki, depan mak ayah kamu jawatan apa pun, pengarah pun kamu, ketua ke kamu namalah kamu apa pun pada diri kamu, depan mak ayah kamu tutup sayap kamu. Waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Sebut pada Allah, wahai Tuhanku, belah kasihanlah pada mak ayahku sebagaimana dia telah belah kasihan pada aku sewaktu mana aku kecil-kecil dahulu, ya Allah. Ini mulut orang lelaki yang mesti disebut. Orang perempuan, tolong sebut pada Allah, ya Allah, tolong kasihanlah pada suami aku, ya Allah. Jadikanlah dia suami yang soleh, tanggungjawab dalam urusan kekeluargaan ini, ya Allah. Orang perempuan, tolonglah jangan layan sangat emosi kalian. Kalian layan emosi sampai kalian merosakkan hubungan suami dengan mak ayah, merosakkan hubungan suami dengan Allah. Kerana kalian nak suruh jaga emosi kalian, tanggungjawab kalian depan Allah nanti. Kena jaga demikian. Kena faham konsep dalam hidup ini. Bukan kita jadi sampai peringkat kena penyakit orang lelaki. Apabila sentiasa ditengking, dia simpan dalam hati. Orang lelaki ni disimpan dalam hati dia. Suami ni belum kahwin, banyak mulut. Tapi dah kahwin, mulut dia disimpan dalam hati. Orang perempuan belum kahwin, tak ada mulut. Dah kahwin, mulut kat mulut dia panggil. Bila mulut kat mulut, dia sakitkan hati suami dia. Suami ni simpan dalam hati. Kemudian lama-lama dia pendam, berpenyakit hati suami. Penyakit apa? Penyakit takut bini, dia panggil begitu. Takut dengan isteri masing-masing. Kenapa diam semua macam pernah kena je semuanya? Malam ni bau perasan dalam hidup. Ramai mana orang kita jadi takut dengan isteri sampai peringkat dia menjadi trauma dalam hidup dia. Terbawa-bawa dalam hidup dia. Sampai dia tidak menjadi suami yang perlu bertanggungjawab dalam kehidupan dia. Padahal dia ada tanggungjawab dengan mak dia, ayah dia. Dia ada tanggungjawab dengan mak mertua, ayah mertua dia, mak saudara dan ayah saudara dia. Tapi dia ditinggalkan. Lebih-lebih lagi, dia tak jaga lagi akhlak. Di kalangan kita yang buruk lagi, menyakitkan hati anak-anak yatim di kalangan kita. Anak yatim yang tersakit dengan sikap kita. Sampai orang kita tak peduli anak yatim. Sampai ada rumah jaga anak-anak yatim. Punca apa? Ada rumah jaga anak-anak yatim. Zaman Rasulullah tak ada pun rumah jaga anak-anak yatim. Zaman kita ni, orang boleh buat rumah jaga anak-anak yatim. Punca apa? Punca orang kita tak ambil berat terhadap anak yatim. Lalu sampai ada rumah jaga anak-anak yatim. Padahal tak sepatut jadi demikian. Kalau di kawasan tuan-tuan ada rumah jaga anak-anak yatim, tanda orang kawasan tersebut tak jaga anak yatim. Padahal anak yatim ni jagaan kita semua. Anak yatim ni adik-beradik Rasulullah. Setiap orang di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah semua jaga anak yatim. Tapi sekarang ni, zaman kita ni tak peduli pun anak yatim. Kalau kita tanya di kalangan kita, berapa orang kamu jaga anak yatim? Tak ada, saya tak jaga pun anak yatim. Tanya masjid, berapa orang anak yatim di bawah qaryah masjid? Tak boleh jawab. Berapa orang ibu-ibu yang menjaga anak yatim di kawasan kita?
tak boleh jawab. Kita hanya sibuk tanya anak yatim bila. Bila bulan Ramadan, bila nak beraya, kita sibuk cari anak yatim. Padahal anak yatim ni bukan bermusim, tidak. Anak yatim ni sentiasa hidup dalam hati setiap di kalangan orang mukmin. Sampai Allah sebut, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Ni akhlak yang mesti dijaga di kalangan kita. Anak yatim kena jaga. Jangan sampai anak yatim tidak dibela. Tidak dibela di kalangan anak yatim, di kalangan kita. Anak yatim sampai menangis di rumah dia. Menangis, tak boleh bayar yuran. Menangis, tak ada nak beli makanan dan seumpamanya. Rasulullah sebut, bila anak yatim tu menangis, tidak ada orang peduli dalam kehidupan dia, bergegar arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kampung tu dilaknat oleh malaikat Allah kerana kita tak pedulikan anak yatim. Orang kita tak jaga anak yatim. Sibuk dalam hidup kita, terlampau sibuk dengan dunia. Sehingga kan anak yatim tak dipedulikan. Sebut bukan tak nak peduli ustaz. Kalau pergi jaga anak yatim, orang akan ejek. Itu bukan nak jaga anak yatim, nak jaga mak yatim lah tu. Yang menyebabkan akhirnya orang kita tak berani nak jaga anak yatim. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala ajar anak yatim ni adik-beradik Rasulullah. Rasulullah sebut, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dengan orang jaga anak yatim ni bagaikan jari ni dengan jari ni dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kenapa orang kita tak berebut? Kenapa kita tak ambil berat terhadap anak yatim? Kerana sibuknya kita dengan dunia kita. Yang inilah yang Allah maksudkan, lahiyatan qulubuhum. Hati kamu telah lalai dan leka dengan dunia sehingga kamu terlupa terhadap persiapan kamu untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ayat yang saya baca tadi jadi satu peringatanlah pada diri saya dan tuan-tuan. Saya mohon maaf kerana panjang sikit masa anda pada malam ni. Saya tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira ni. Jadi mudah-mudahan sejam lebih saya bercakap ni, dia akan bawa manfaat dalam pertemuan kita malam yang baik ini. Tuan-tuan, jangan leka tuan-tuan, masa kita semakin dekat sangat. Saya sentiasa ulang demikian. Saya nak ingatkan diri saya lah terutamanya. Jangan sampai peringkat kita leka-leka, tahu-tahu mati kita. Meraung dalam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Tu dalam kubur, bangun di akhirat nanti, lagi meraung. Bangun di padang mahsyar nanti, tiba-tiba nama kita tak dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi kita dalam hidup kita kerana kita lalui kita dengan penuh kelekaan dalam perjalanan hidup ini sendiri. Terima kasih sekali lagi di atas kesempatan yang baik ini. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita ini. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa ni, kat luar nanti ada beberapa buah kitab yang saya karang. Termasuk kitab persiapan menjelang kematian. Apa benda amalan yang perlu kita siapkan pada diri kita ni. Saya telah karang kitab ni lebih kurang 4 tahun, 5 tahun dah yang lepas. Tuan-tuan boleh belajar je. Tuan-tuan, kalau ada ustaz-ustaz pada malam ni yang hadir, saya cadangkan buat kuliah di masjid masing-masing, di surau masing-masing, supaya orang kita tahu bila dekat nak meninggal dunia nak buat apa dia. Amalan apa yang perlu dibuat. Kerana bila kita nak meninggal dunia tu, kita ada lagi kesempatan untuk kita nak buat baiki amalan kita supaya kita mati semua orang kita ni masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab ni saya cadangkan tuan-tuan bagi hadiah pada orang-orang sakit. Bila kita ziarah orang sakit, jauhlah lebih baik kita bagi hadiah kitab ni daripada kita bagi durian, nangka, mempelam tu. Kita bagi kitab ni, dia tengok tajuk kitab ni, dia fahamlah maknanya mati dah tu, senang ceritanya. Nak sebut tak tergamak sangat, senang ceritanya. Jadi kitab ni saya karang lagi berapa buah lagi kitab bagi macam-macam mana nak mati husnul khatimah. Saya karang lagi kitab seruan kematian, memanggil kamu bersiaplah. Ni berapa buah lagi kitab ni, tuan-tuan bolehlah untuk sama-sama di kalangan kita belajar. Kitab-kitab mengenai persiapan kematian ni saya tengok tak ramai sangat di kalangan masyarakat kita. Saya karang kitab malam pertama di barzakh, macam mana suasana dalam kubur, hari pertama kita dalam kubur. Kita kena belajar tuan-tuan, macam mana nak jadikan kubur kita jadi luas, macam mana kita nak suruh kubur kita jadi wangi. Ni semua ni kita kena tahu amalan apa yang boleh membantu kita waktu mana kita menghadap depan Allah nanti. Tuan-tuan baca kitab-kitab begini. Dalam kitab bahasa Melayu kita ni tak banyak sangat. Bukan tak banyak, boleh kata tak ada dalam masyarakat kita. Kecuali saya karang kitab-kitab begini. Saya karang kitab ni kerana saya bangunkan ma'had tahfiz di belakang saya ni. Ada lebih kurang 6 buah sekolah tahfiz saya sedang bangunkan. Termasuk saya buat di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi ni saya sedang siapkan masjid di Pulau Langkawi sekarang ni. Jalan masuk ke jalan Datai dekat dengan
kampung Kubang Badak tersebut. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Langkawi ni, tuan-tuan bolehlah pergi tengok. Saya sedang siapkan masjid. Dalam jangkaan saya lebih kurang 1 juta lagi selesailah masjid tersebut, insya-Allah. Saya dah habis dah dekat dengan 1 juta lebih bangunan 2 tingkat masjid tersebut untuk kegunaan masyarakat di situlah, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan, di samping saya tolong juga di selatan Thailand. Bila bapa mereka ditembak mati, saya ambil anak-anak yatim piatu tersebut, saya tanggung mereka menghafal Quran di Yala. Kemudian asalnya pelajar 22 orang je. Sekarang ada lebih kurang 840 orang pelajar yang sedang menghafal Quran. Tiap-tiap bulan saya hantar dana lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan bagi membiayai mereka ni. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu ni tuan-tuan ambil, tuan-tuan campur dengan air. Madu ni mereka letak depan mereka, mereka bangun tahajud malam-malam, mereka berdoa pada Allah. Dan saya gunakan untuk perubatan Islam. Tuan-tuan nak ambil berbuka puasa dan sebagainya, tuan-tuan minum air madu. Ambil air madu ni campur dengan air suam, kemudian tuan-tuan letak dalam peti ais. Kemudian minum air tersebut. Rasulullah kata, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Rasulullah sebut demikian. Cuba kita buat amalan lah pada diri kita. Di samping kalau tuan-tuan tak dapat yang lain tu, tuan-tuan tolong ambil pamphlet sekolah saya ni lah. Pamphlet ni ada nombor akaun sekolah. Tuan-tuan boleh pergi mana-mana bank. Tuan-tuan berdiri depan mesin bank tu, semayang sunat istikharah dulu sana. Nak infak tak infak, nak derma tak derma. Niat untuk arwah ayah, arwah mak. Untuk saya nak siapkan masjid tu lah. Masjid yang sedang saya bangunkan itu sendiri, insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.